Hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita berada di satu tempat yang mulia dalam rumah Allah Ta'ala. Dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, dicatatkan pahala oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa, dan mudah-mudahan ditinggikan darjat kita oleh Allah Ta'ala, serta mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan ambilnya sebagai amal soleh yang berpahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis, amalan sedikit, pahala berganda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, insya-Allah. Pagi ini kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. An Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal layla kullahu. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, sesiapa yang mendirikan solat isya' secara berjamaah, faka'annama qama nisfal layl, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat, iaitu solat sunat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan sesiapa yang mendirikan solat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal layla kullahu, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat, iaitu solat sunat sepenuh malam. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan fadilat, kelebihan solat fardu yang dilaksanakan, terutama dalam kelebihan melaksanakan solat isya' dan solat subuh.
Kerana jelas dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut secara jelas, man shallal isya wa man shalla subha. Siapa yang solat isyak dan siapa yang solat subuh. Maka hadis ini menerangkan kelebihan solat isyak dan solat subuh dilakukan secara berjamaah. Bahawasanya dalam pelaksanaan solat fardu 5 waktu, maka sayugianya kata ulama, tuan-tuan, kita perlu mengetahui di antara solat fardu 5 waktu tersebut ada disusun oleh para alim ulama sebagai turutan yang afdal, turutan yang paling utama yang ditunaikan secara berjamaah. Ada 5 solat fardu, baik solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka ada 5. Dalam 5 solat fardu ini, maka disusun oleh ulama turutan yang afdal yang ditunaikan secara berjamaah. Termasuklah juga, tuan-tuan, solat fardu Jumaat. Bahkan sehinggakan ulama menyatakan turutan yang paling atas sekali, yang paling tinggi sekali, yang afdal ditunaikan secara berjamaah, yang pertama sekali solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat. Kenapa kata ulama solat fardu Jumaat diletakkan tempat yang pertama sekali, yang afdal ditunaikan secara berjamaah? Tak lain dan tak bukan kerana solat fardu Jumaat itu pahalanya sangat besar berbanding solat fardu yang lain-lain, dan pula dilaksanakan pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Solat Jumaat tu yang pahalanya besar bila dikerjakan, dan termasuk daripada solat fardu yang afdal ditunaikan secara berjamaah, kemudian dilakukan pula pada hari Jumaat. Maka sudah tentu, tuan-tuan, yudha'iful hasanah, digandakan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Betul, hari Jumaat ni mana-mana amalan yang dibuat, maka besar ganjarannya, digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu jangan kita pandang hari Jumaat tu macam hari-hari lain, tuan-tuan. Jangan kita rasa hari Jumaat tu hari biasa, apatah lagi cuti, holiday. Amal pun holiday, amal pun cuti. Ini satu kerugian yang besar, kerana hari Jumaat tak sama dengan hari-hari lain. Sampaikan kata ulama, tidak keterlaluan dikatakan bahawa hatta sama ada solat zuhur pada hari Jumaat, asar pada hari Jumaat, isyak pada hari Jumaat, maghrib pada hari Jumaat, subuh pada hari Jumaat, itu pun lebih besar daripada solat fardu 5 waktu yang lain daripada hari Jumaat, kerana kebesaran dan kemuliaan hari Jumaat itu sendiri. Maka sebab itu tempat yang pertama yang afdal ditunaikan secara berjamaah, yang pertama sekali solat fardu Jumaat. Yang kedua kata ulama, solat fardu subuh hari Jumaat. Solat fardu subuh hari Jumaat, artinya solat subuh tu, tuan-tuan, terletak pada turutan yang kedua, apatah lagi hari Jumaat yang dilaksanakan.
Kenapa tuan-tuan solat subuh ni antara turutan yang paling tinggi di antara solat fardu yang lain? Kerana solat fardu subuh ini dia punya masyakkahnya sangat besar. Masyakkahnya, kesukarannya sangat besar. Sebab tu tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sunnatullah, mana-mana masyakkahnya, cabarannya, kesukarannya besar, maka diberikan pahala-pahalanya pun besar. Pahala-pahalanya pun sangat besar. Melihat kepada masyakkahnya, melihat kepada kesukarannya dalam untuk melaksanakannya. Begitu subuh. Subuh antara solat fardu yang masyakkahnya besar. Sebab tu mana-mana tempat subuh ni tuan-tuan bilangannya agak kurang sedikit daripada, khususnya sembahyang fardu maghrib, agak lebih ramai berbanding sembahyang fardu subuh. Kerana masyakkahnya besar. Masyakkahnya sangat besar. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka justru itu ulama meletakkan solat subuh itu tempat yang tertinggi, apatah lagi solat fardu subuh dilaksanakan pada hari Jumaat. Kemudian yang ketiga, kata ulama, turutan yang afdal ditunaikan secara berjamaah iaitu solat fardu subuh lain daripada hari Jumaat. Solat fardu subuh hari Sabtu, solat fardu subuh hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, itu selepas daripada solat fardu subuh hari Jumaat. Kemudian juga kata ulama yang keempat, turutan yang keempat, solat yang afdal ditunaikan secara berjamaah iaitu selepas solat fardu subuh lain daripada hari Jumaat, iaitu solat fardu Isya. Solat fardu Isya. Nampak tuan-tuan, dekat-dekat saja subuh dengan Isya. Kerana Isya juga tempat yang tertinggi, kerana masyakkahnya pun besar, tetapi kurang sedikit daripada solat fardu subuh. Kerana ramai juga Isya yang menggadaikan tuan-tuan Isya tanpa melaksanakan Isya. Bahkan dalam melaksanakan solat fardu Isya, ada yang melaksanakan tetapi berlebih kurang. Ada yang agak lewat, ada yang sampai pukul 4, 5 pagi baru Isya. Kemudian solat subuh senang, dia kata jamak wuduk. Sekali wuduk sembahyang Isya, lepas tu azan subuh, sembahyang pula subuh. Sebab tu ramai yang leka tuan-tuan dalam pelaksanaan solat Isya ni, dalam solat Isya. Sebab tu turutan solat Isya itu pada tingkatan yang keempat, selepas daripada solat fardu subuh lain daripada hari Jumaat. Kemudian yang kelima, kata ulama, turutan yang afdal ditunaikan secara berjamaah iaitu solat fardu asar. Solat fardu asar. Kerana masyakkah bagi solat fardu asar ni dia agak kurang daripada solat fardu Isya. Solat fardu Isya. Dan yang keenam, turutan solat yang afdal ditunaikan secara berjamaah iaitu solat fardu zuhur. Solat fardu zuhur ni kebiasaannya orang mudah dapat jaga, mudah dapat pelaksanaannya secara berjamaah, kerana masyakkahnya agak ringan, agak kurang, kesukarannya, cabarannya agak kurang. Dan yang terakhir tuan-tuan, turutan yang afdal ditunaikan secara berjamaah iaitu solat fardu maghrib. Kerana apa? Kerana solat fardu maghrib ni sangat-sangat ringan masyakkahnya. Sebab tu sembahyang fardu maghrib ni dia lebih ramai tuan-tuan, kerana kesukarannya, cabarannya tidak mencabar, ramai. Sedangkan turutannya adalah tempat yang terakhir sekali tuan-tuan, di antara turutan yang afdal ditunaikan secara berjamaah. Walaupun demikian, kita tetap juga untuk pelaksanaan kesemua sekali solat fardu itu secara berjamaah, kerana itulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru itu dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan
di antara 5 solat fardu tersebut, maka usahakan untuk menjaga 2 solat fardu ini. Kerana 2 solat fardu inilah ramai yang leka, ramai yang lalai, ramai yang tak dapat untuk menjadikan satu ibadah yang istiqamah dalam pelaksanaan solat fardu 5 waktu. Bahkan kenapa kata ulama Nabi mengkhususkan 2 solat ini? Kerana balik kepada tadi, kerana kelebihannya, fadilatnya, faedahnya sangat besar. Maka satu kerugian yang amat besar, kita hidup atas dunia 70-80 tahun tapi kita tak meraih, kita tak rebut kelebihan tersebut, tuan-tuan. Kerana ini hanya ada atas dunia saja. Akhirat tak ada dah. Kerana dunia ni darul amal, dunia ni tempat beramal. Tak apa, penat-penat macam mana sekalipun, kita penat berbaloi dengan amal yang dibuat, dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana akhirat bukan tempat beramal, akhirat tempat dibalas. Maka disebut darul jaza, tempat dibalas semua apa yang kita lakukan atas dunia. Maka justru itu kita tak boleh ambil ringan, kita kena usaha macam mana kedua-dua solat ini dilakukan secara berjamaah. Seperti mana yang diriwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang daripada khalifah ar-rasyidin, dan khalifah selepas daripada kematiannya, kewafatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, satu hari beliau sendiri dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin. Dia kata, aku dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin. Sesiapa yang dapat mendirikan solat isyak secara berjamaah. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat melakukan menjaga solat isyak. Solat isyak ni, dan dilakukan solat isyak tu secara berjamaah. Apatah lagi bagusnya lagi, tuan-tuan, berjamaah ni di masjid, di surau. Itu lagi afdal. Tersangatlah utama dituntut solat fardu ni, apatah lagi solat isyak juga ditunaikan berjamaah, tetapi juga di masjid. Kerana di masjid ni tempat yang paling banyak diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala, tempat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Inna ahabal biladi illa wahil masajid. Kata Nabi SAW, tempat yang paling Allah Ta'ala kasih, tempat yang paling Allah Ta'ala sayang atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, masjid. Maka justru itu kita letakkan, kita laksanakan, kita dirikan solat isyak itu berjamaah di masjid. Itulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi SAW, sesiapa yang melakukan mendirikan solat isyak secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka apa, tuan-tuan, ganjarannya, apa dia punya faedahnya, apa dia punya kelebihannya. Lalu Nabi menyatakan, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Artinya, tuan-tuan, Nabi bagi tahu orang yang dapat solat isyak berjamaah ni, dia punya pahalanya seolah-olah dicatatkan oleh Allah Ta'ala, dia beribadah qiyamul lail. Solat isyak ni, solat sunat ni, dia iaitu dia qiyamul lail dengan melakukan solat-solat sunat, baik yang namanya taubat, hajat, tasbih dan yang hak lain-lain semua itu dia lakukan separuh malam. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, untuk pelaksanaan qiyamul lail ni, melakukan solat-solat sunat,
kita kerjakan separuh malam bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi kita belum dapat yang namanya kelazatan, kemanisan dalam ibadah, apatah lagi yang namanya ibadah solat. Sangatlah bila susah, apatah lagi tidak ada kelazatan, kemanisan dalam ibadah. Maka sebab itu hanya pilihan yang tertentu saja Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya yang tertentu untuk pelaksanaan qiyamul lail ni, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh, bukan semua orang dapat. Itu kehendak pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hatta apa yang kita lakukan hari ni pun, tuan-tuan, kita mai datang masjid hari ni, duduk dalam majlis ilmu ni pun, itu pun pilihan Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita, bukan pilihan kita. Bukan dengan sebab kita tersadar awal pagi tadi, bukan sebab pagi ni kita lebih sihat sikit daripada semalam, bukan lebih kita hari ni sebab pakaian kita cantik hari ni. Dan semua itu adalah pilihan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, dalam pelaksanaan ibadah ni, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak-banyak doa supaya kita ni sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur ni macam mana? Iaitu dia tetap istiqamah, konsisten dalam melakukan ketaatan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW ajar, maka doalah selalu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sendiri ajar, tuan-tuan. Nabi kata dengan sahabat, jangan tinggal doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas semayang jangan lupa, tuan-tuan, doa ni. Nabi kata, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Kena merayu, tuan-tuan. Kalau tak dapat solat isyak berjemaah ni, kena merayu doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, pilih aku, ya Allah. Solat fardu dilaksanakan secara berjamaah, solat isyak ni dilakukan secara berjamaah. Ya Allah, pilih aku, ya Allah. Sering duduk dalam majlis ilmu, ya Allah. Doa. Maka sebab tu Nabi kata, Allahumma inni, ya Allah, bantu aku, ya Allah, ala zikrika, supaya sentiasa kita ni mengingati Allah Ta'ala, sentiasa zikrullah, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dalam majlis ilmu ni, majlis zikrullah. Beribadah itu tanda seorang itu ingat pada Allah. Maka kena doa, ya Allah, bantu aku, ya Allah, sentiasa mengingati Engkau, ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, bantu juga aku sentiasa syukur kepada Engkau, ya Allah. Orang yang bersyukur, dia melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi solat fardu 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Itu salah satu daripada kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa husni ibadatik, dan ya Allah, sentiasa perelokkan, perbaikikan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Solat yang paling afdal dilaksanakan, yang paling terbaik adalah dengan berjamaah. Adalah dengan berjamaah. Sebab tu, tuan-tuan, ada yang disebut sebagai tahsinu solat. Tahsinu solat, memperbaiki, memperelokkan solat. Walaupun kita dah solat, tuan-tuan, kita kena sentiasa memperelok, memperbaiki solat supaya mencapai kesempurnaan solat seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kata, sesiapa yang dapat jaga solat isyak secara berjamaah, pahalanya dicatat oleh Allah Ta'ala, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia beribadah qiyamul lail, melakukan solat sunat separuh malam. Dan itu tidak sempurna sekadar itu saja, tuan-tuan.
Kalau setakat itu saja rugi kita. Maka esoknya seterusnya tuan-tuan, usahakan juga untuk laksanakan juga solat subuh secara berjamaah. Kerana kata baginda Rasulullah SAW lagi, wa man shalla subha fi jamaah, siapa yang solat subuh secara berjamaah. Malam tadi hak isyak berjamaah dah, kemudian azam tuan-tuan nak datang sembahyang subuh berjamaah pula, sebab untuk melengkapkan lagi tuan-tuan, maka dia dapat solat subuh secara berjamaah. Faka'annama shallal laila kullahu. Lalu kata Nabi SAW, orang yang dapat solat subuh secara berjamaah ini, faka'annama shallal laila kullahu, maka pahala-pahalanya dicatat seolah-olah dia telah qiyamul lail, mendirikan solat malam, solat sunat sepenuh malam. Artinya tuan-tuan, pahala-pahala solat subuh berjamaah ni, Allahu Akbar, dia punya pahalanya, dia seolah-olah dia beribadah qiyamul lail seluruh malam tuan-tuan, tanpa tidur, tak ada tidur pun, tak ada rehat pun. Ini lagi payah tuan-tuan, ini lagi susah. Tapi dengan sedikit saja amalan, kita tekan nafsu kita, kita pujuk hati kita tuan-tuan, kita susah payah sedikit saja, tetapi pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sebab tu tuan-tuan, salah satu tanda Allah Ta'ala nak jadikan kita ni orang yang saleh, orang yang baik, Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan dalam pelaksanaan dapat menjaga solat isyak secara berjamaah dan juga solat subuh secara berjamaah. Kerana selagi mana kita tak dapat pelaksanaan solat fardu 5 waktu ni secara berjamaah, sebenarnya itu salah satu perkara yang perlu kita muhasabah. Ada something tuan-tuan, ada something. Selalu kita muhasabah, kerana di sana mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita taubat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita tuan-tuan, pilih kita supaya dapat menjaga solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Kesimpulannya daripada hadis ini tuan-tuan, yang pertama, Nabi SAW nak menjelaskan kepada kita betapa besarnya kelebihan bagi orang yang dapat menjaga dan melaksanakan solat fardu isyak dan subuh secara berjamaah. Kerana bukan senang untuk melakukan solat malam, qiyamul lail, tahajud, yang kalau kita ambil tuan-tuan daripada mana? Bermula daripada isyak tu sampai tak henti-henti, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap malam tu nak buat tu daripada isyak sampailah sekitar apa tuan-tuan, kalau separuh malam tu sampailah pukul mungkin 12 malam. Kalau akhir sampailah tuan-tuan nak subuh tu, bukan benda yang mudah tuan-tuan. Bukanlah satu perkara yang senang untuk dapat pelaksanaannya. Tetapi ketahuilah, dengan pahala yang sebegini, dengan amalan yang sebegini, amalan yang sedikit saja usaha kita tuan-tuan, maka kita boleh meraih ganjaran yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qiyamul lail separuh malam ataupun dan juga solat subuh secara berjamaah, mendapat pahala qiyamul lail seluruh malam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, daripada hadis ini juga baginda Rasulullah SAW nak menekankan, nak bagi tahu kepada kita, di antara solat fardu yang fadilatnya sangat besar, pahalanya sangat besar, antara 5 waktu tersebut, iaitu 2 solat ini, solat isyak dan solat subuh. Supaya kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba tuan-tuan untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga daripada hadis ini tuan-tuan juga pengajarannya, tuan-tuan, inilah 2 solat waktu yang Nabi sebut di zaman Nabi SAW, orang munafik yang sering meninggalkan 2 solat fardu ini. Inilah 2 solat fardu ini yang sering ditinggalkan oleh orang-orang munafik, iaitu solat subuh dan juga solat isyak. Orang munafik zaman Nabi SAW tuan-tuan, 2 solat ini memang dia tak datang. Dia tak datang.
Dia tak main masjid, tuan-tuan. Sebab beranggapan Nabi SAW tak nampak, kerana subuh tu gelap, isyak tu gelap. Jadi dua solat fardu ni, tuan-tuan, orang munafik zaman Nabi SAW tak datang. Maka kita mudah-mudahan keluarkan daripada sifat munafik, sifat golongan yang termasuk daripada orang munafik. Usahakan, tekankan isteri, anak-anak, keluarga kita, tuan-tuan, untuk jaga solat isyak dan subuh secara berjamaah, khususnya orang lelaki, supaya kita dapat meraih keberuntungan yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, tuan-tuan, kita perlu juga doa kepada Allah Ta'ala agar jadikan kita, isteri, anak-anak, suami, keluarga, keturunan, zuriat di kalangan orang yang sentiasa menjaga solat fardu 5 waktu, seperti mana Allah Ta'ala menyatakan, Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alni muqimas solat, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat, orang yang dapat jaga solat fardu 5 waktu. Wa min zurriyati, dan juga ya Allah, jadikan zuriat aku, keturunan aku, anak-anak aku, cucu-cucu aku semua sentiasa juga dapat jaga mendirikan solat. Sebab tu, tuan-tuan, kita hari ni mai datang masjid dapat jaga solat ni, bukan dengan sebab kita pun. Mungkin ada sebab doa-doa orang tua kita dulu, atau atuk nenek-nenek kita dulu, tuan-tuan. Maka mudah-mudahan keturunan zuriat kita pun menjadi orang yang sentiasa muqimus solat, orang yang sentiasa mendirikan, menjaga solat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan, tuan-tuan, bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita, khususnya dapat memelihara solat fardu 5 waktu seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, soalannya. Baik, yang pertama soalan berkenaan tentang, saya ambil yang kedua dulu, iaitu bagaimana seorang perempuan ataupun seorang isteri, adakah dia mendapat juga pahala-pahala berjamaah bila pelaksanaannya di rumah. Baik, tuan-tuan, yang pertama, ulama menjelaskan kepada kita secara asas dulu. Secara asas, yang nama berjamaah ni, iaitu adanya imam, adanya makmum, itu namanya berjamaah. Sebab solat ni ada dua saja. Yang pertama ditunaikan secara munfarid, seorang. Yang kedua secara berjamaah. Berjamaah ni ada imam, ada makmum, itu berjamaah. Jadi sabit daripada hadis Nabi SAW, as-salatul jamaah afdalun min salati fazin bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 darajat. Adakah mana-mana solat berjamaah ditunaikan itu, adakah mendapat fadilat tersebut? Jawab ulama, ya. Mana-mana pelaksanaan jemaah itu dilakukan, yang penting berjamaah, maka didapat kelebihan tersebut. Cuma tinggal lagi, lebih afdal lagi dilaksanakan di masjid ataupun di surau. Kemudian yang kedua, hukum yang dituntut, yang diambil berat sangat untuk dilakukan berjamaah di masjid ni, tak lain dan tak bukan bagi kaum lelaki. Bagi kaum lelaki. Kerana banyak hadis-hadis ancaman daripada baginda Rasulullah SAW bagi orang yang mana khususnya lelaki tidak pergi ke masjid untuk pelaksanaan solat fardu 5 waktu. Memang ditekankan bagi kaum lelaki pelaksanaan solat fardu 5 waktu itu berjamaah di masjid. Adapun orang perempuan memang tetap afdal dilaksanakan di rumah. Jadi macam mana pahalanya orang perempuan kat rumah tu? Jika orang lelaki mai datang masjid, main berjamaah, sama juga kata Nabi SAW pahalanya
akan dapat juga kepada orang perempuan yang dilaksanakan di rumah tersebut. Ini satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh tak perempuan nak pergi juga masjid? Boleh. Walaupun afdal tempat solatnya adalah di rumah, tetapi bila mai juga dia nak pergi masjid, umpamanya ada kuliah, ada belajar, boleh. Kerana Nabi SAW juga pernah sebut, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu kalau dia nak pergi masjid. Boleh, tak jadi masalah. Tinggal lagi tadi, tempat afdalnya adalah tetap di rumah. Kemudian Allah SAW, soalan yang kedua, dia tak sempat solat subuh. Betul tak? Ya? Sakit perut. Sembelit kemudian dia jemaah di dia nak pergi masjid. Kena sembelit, kena sakit perut sampai tak sempat, maka dia sembahyang di rumah. Yang pertama tuan-tuan, mudah-mudahan niat dia untuk hadis tu tadi, niat dia untuk hadis dah Allah Ta'ala terima dah. Allah Ta'ala terima dah. Dia bukan saja-saja, dia memang nak pergi. Tinggal lagi tuan-tuan, mungkin dah sakit perut, datang masyarakat yang lain, sembelit dan sebagainya, hingga selesai. Maka dia sembahyang di seorang diri. Maka mudah-mudahan niat hak tadi nak sembahyang berjemaah tu dah diterima dah. Tinggal lagi tuan-tuan, pelaksanaan itu dilakukan secara sendiri. Adakah sama pahalanya dengan yang berjemaah? Itu tidak sama. Itu tidak sama. Sebab itu ulama sebut, kita kalau nak dapat jaga betul-betul sembahyang fardu lima waktu ni tuan-tuan, dalam setengah jam tu kita dah prepare dah sebenarnya. Prepare dah persediaan dengan qada hajatnya, semuanya, dengan pakaiannya apa semuanya. Itu kalau betul-betul. Kalau dalam 5 minit tuan-tuan memang dah siap-siap, tiba pula sembelit dah mula. Ataupun dia duduk dalam tandas tu, belum lagi azan. Sekali dia sembelitnya lama tuan-tuan, setengah jam duduk dalam tandas. Lamanya. Itu satu perkara yang juga berlaku. Tetapi hak niat tu dia dah dapat dah. Tetapi di segi sudut pahala tu, orang berjemaah tu tetap lebih besar daripada sembahyang seorang diri. Jadi itu mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih juga kita tuan-tuan sentiasa dapat memelihara solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.